Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, pada sesi ini saya nak kongsi dengan rakan-rakan guru semua bagaimana kita nak menggunakan quizzes ya dalam memberikan quiz ataupun soalan, ujian dan sebagainya kepada para pelajar. Okey, jadi step yang pertama, disebabkan kita memang macam rakan-rakan guru tak masuk lagi dalam akaun GC, so kita boleh je type daripada Google. Okey, daripada Google ni kita type sini quizzes. Okey, so di sini kita klik pada ni. Okey, so dia akan bawa paparan ke website quizzes lah. Okey, macam biasanya bagi yang first time buka, so dia akan minta kita log in dulu. So bila log in tu, pastikan cikgu gunakan email GC cikgu lah, yang G- nombor tu moi-dl.edu.my tu. Okey, macam saya dah memang log in dengan akaun GC. Okey, so katakanlah okey, dengan quizzes ni kita boleh bina sendiri quiz. Ya, kita create quiz, ataupun katakanlah cikgu nak bagi quiz tapi tak sempat nak sedia soalan dan sebagainya, so kita boleh gunakan apa je quiz yang sedia ada kat sini. So contohnya dekat sini saya nak cari quiz yang melibatkan topik set untuk tingkatan 4. Okey, saya type set dan tekan ni. Okey, so dia akan bawa kita pada paparan yang menunjukkan topik-topik berkaitan dengan set. Okey, cikgu boleh tengoklah ada banyak kat sini kan. Okey, so katakanlah saya nak ambil yang ni, operation on set operasi KSSM tingkatan 4. Bila saya klik sini, di sebelah, okey, saya klik sini. Okey, so dia akan bawa kita pada quiz tersebut. So inilah contoh-contoh soalan. Contoh soalan apa? Soalan-soalan yang ada dalam quiz ni. Okey, kalau ikut kat sini semua sekali dia ada 15. Dia ada 15 soalan. Okey. Andai kata cikgu rasa macam banyaklah soalan ni, kan? Rasa macam nak buat 10 soalan saja. Okey, kita boleh tekan button edit kat sini. Okey, sebelum tekan button edit. Okey, so dia akan bawa pada paparan ni. Okey, cikgu tengok kat sini pada soalan 1, kita ada button delete. Okey, kita ada button duplicate. Okey, mungkin cikgu nak buat soalan yang lebih kurang atau mirip dengan soalan ni, kita just duplicate je lah. Kan, format dia tu. Okey, kemudian kita ada button edit. Okey, ataupun contoh soalan ni rasanya taklah susah mana, tapi kenapa sampai 2 minit? Contohnya kan, so cikgu boleh ubah masa ni. Kan, mungkin katakan nak buat 1 minit je ke? Kan, nak kata contohlah nak buat 1 minit je kan, 60 second. Okey, boleh? Okey. Kemudian kalau juga ada soalan nak buang, cikgu boleh delete. Okay, kan, dan sebagainya. Okey. Katakan dah siap edit dan semua. Okey, so kita boleh tekan done dekat sini. Okey. So bila dah puas hati dengan soalan ni, saya langsung nak bagi quiz ni pada pelajar. So tekan button assign HW, iaitu assign homework lah. Okey, so dia akan bawa pada paparan yang ini. So pada paparan ni, kita ada kat sini learner should complete the quiz by. So ni maknanya due date ataupun due time yang kita nak bagi pada pelajar. Okey, katakanlah ni saya nak bagi due date dia 22 April. Okey, katalah pukul 8 malam. Okey, so 8:30 PM lah malam kan. Okay, so dalam tempoh ni ada 20 jam 6 minit daripada sekarang. So kemudian kita boleh klik continue. Okay, macam saya ataupun kalau cikgu dah ada akaun GC dan cikgu dah ada kelas dalam tu, cikgu nak link terus, boleh. Macam ni saya dah ada, so saya tekan select. So dalam akaun GC saya yang saya dah ada link dengan quizzes ialah kelas 4 Ibnu Sina dengan limit Ibnu Sina. So ini case saya nak bagi soalan ni pada kelas 4 Ibnu Sina, contohnya saya tekanlah 4 Ibnu Sina tu dan kemudian kata assignment title apa, tajuk kita nak buat pada assignment ni kan, tekan next. So dia akan link terus pada akaun GC.
Okay. Tapi macam kebanyakan cikgu mungkin masih belum buat link tu. Okay, tak apa. Tak ada masalah untuk kita berikan quiz pada pelajar. Kita klik continue. Okay. Bila kita klik continue, okay, cara mudah ni tekan yang macam ni button yang ada macam simbol apa ni, rantai ni kan. Kita klik sini, so dah link copied. Share, paste it on your favorite tool. So biasanya saya akan bagi pada pelajar menggunakan WhatsApp. Contoh ni kan, katalah sini, okay, just tekan Ctrl V. Okay, saya tekan Ctrl V lah kan. Okay. Dan kita terus saja. Ni. So bila pelajar klik je ni, so dia boleh jawab soalan tersebut. Okay. Alright. So seterusnya, okay, itulah. Itu seandainya kita ambil soalan orang. Kan, ambil soalan orang dan kita ni. Contohlah, cikgu rasa macam soalan ni cikgu nak ni kita begini kita create so okay, sorry sekejap. Kita pergi pada create new quiz. Okay, create a new quiz. Okay, name this quiz. Saya nak buat tajuk set juga sebenarnya. Set katakan. Okay. Kemudian okay, set matematik. Next, okay, contoh. Okay, so bila kita create, ikutkan dia ada ni tau, quiz quality score. So ada 4 item. Okay. First pick a relevant quiz name, dah tulis nama tadi kan. Kemudian add a quiz image ni, image kat sini. Ni ada grade, ada ni. Okay. Cikgu kena lengkapkan benda ni. Dan ini ikon ataupun pilihan bentuk soalan yang cikgu nak buat. Multiple choice ke, checkbox ke, fill in the blank ke, pool ke, open-ended. Okay, sebenarnya benda ni kita boleh explore sendiri cikgu. Okay, macam saya, setakat ni yang macam contohlah satu soalan kita nak buat soalan. So kita tekan new question, multiple choice katakan. Okay, so write a question here. So contohnya soalan mat yang saya nak buat ni melibatkan gambar kan. So kita pergi kat sini, macam saya sudah save dah gambar-gambar tertentu. So kita boleh just ambil kat sini macam ni. Ni tajuk matrix lah, tapi tak apalah, contoh Okay, ni soalan 1. Kan, soalan 1. Okay, kita open. Okay, so soalan dia akan generate soalan tu dekat sini. Kamu nampak ni cek belah kanan ni dia punya paparan lah. Okay, ni soalan. So kemudian jawapan. Okay, katalah jawapan dekat sini. Okay, kita typekan P plus sama dengan contoh Okay, sini katakan katalah saya nak buat 2 je pilihan jawapan. Boleh, tak ada masalah. Janganlah 2 je soalan. Okay, so kita delete lah option tu. So just ada 2 pilihan jawapan. Macam tu. So macam mana kita nak tentukan jawapan yang betul? So macam ni contoh jawapan yang atas betul. So kita tandingkan right tu, jadi dia akan faham bahawa yang kita tick itu adalah jawapannya. Okay, dan tekan button save. Dapatlah satu soalan. Kan? Kemudian rasa macam nak buat soalan seterusnya. Alah, macam tak cukup bahan ke apa kan. Okay, cara lain, cara mudahnya kan, kita tekan button teleport ni. So button teleport ni dia akan bantu kita pilih soalan daripada quiz ni lah, apa contoh soalan yang berkaitan. Okay, contoh ni lah. Okay, ni ada contoh soalan set kan. Katalah, okay, saya tengok soalan ni. Macam soalan ni, okay, bila saya klik sini belah kanan ni, soalan-soalan yang ada dalam kelompok dia lah. So katakanlah saya nak ambil soalan yang ni kan, soalan ketiga ni. Apa yang perlu saya buat? Saya nak copy betul-betul soalan ni kan. Klik add. Bila kita klik add, kan, kalau cikgu tengok kat sini, nampak soalan kedua, ini kita copy soalan tadi tu. Tadi soalan nombor 2. Okay, katalah nak tambah lagi soalan lain kan. Okay, kita tekanlah kita teleport ni tadi. Okay, tadi kita ambil set yang kedua ni kan. Katalah kita nak ambil set lain. Set soalan yang lain, tak ada masalah. So katalah set yang ni. Okay, set yang ni. Mak ni bahasa apa ni? Bahasa Siam ni. Kejap kita ambil soalan lain.
Okey, katalah set yang ini, ni kata soalan ni contohnya lah kan. Okey, kita pilih-pilih, okey, kita nak soalan ni. So, tekan button add. So, sini nampak, dah dapatlah soalan yang ketiga. Kan. Dan ni macam ni cikgu boleh edit ni. Contoh masa cikgu rasa macam soalan ni senang sangat ni kan. Tak nak 30 second. Nak 20 second je ke. Boleh kita ubah kat sini. Ataupun rasa macam sikit sangat masa dia. Tak sempat nak jawab. Nak buat 45 second. Boleh, tak ada masalah. Macam tu lah. Okay, so andai kata dah lengkap soalan. Bukan dia tak lengkap sebab dia seelok-eloknya soalan ni at least 4 soalan kan. Baru kita dapat tick kat sini. Ni menunjukkan kita punya quiz ni berkualiti lah. Macam ni hanya memenuhi satu kriteria sahaja. Add a quiz image, ni macam image ni kan. Kita boleh add ni. Cikgu dah save dalam dalam cikgu punya komputer lah kan. Saya macam saya itulah. Saya dah save dalam ni. Saya nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar mana lah kan. Okay, tu tak gambar situ. Okay. Ni lengkap lah sikit ni kan. Okay. Contoh lah. Okay, visible to everyone. Okay, kalau ni cikgu nak private kan, terpulang kan. Okay, tu save. So, bila kita save nampak quiz name dah ada, grade dah ada tadi kan. Ni at least 4 question dah cukup. Kata nak cukupkan 4 juga kan. Tak ada masalah lah. Tekan je teleport tadi tu. Okay, pilihlah soalan mana yang rasakan nak buat. Okay, katalah saya ambil soalan ni. Okay, add. Okay, cukup 4 soalan. Bila cukup 4 soalan nampak? Dapat quality quiz score 10/10. Okay lah tu. Okay, so bila kata dah perhatikan soalan ni, okay, tekan done. Okay, so ni cikgu dapat lah. Step yang seterusnya macam tadi lah. Ya, tekan assign HW, okay. Kemudian tetapkan dia punya due date dia, okay. Dan continue. Continue, klik yang ni dan paste. Okay, itu berkaitan dengan bagaimana kita nak menyediakan soalan quiz untuk pelajar. Okay. Contohlah dah bagi quiz kan. Okay, dah bagi quiz. Okay, dah habis dah masa jawab ni. So, sebenarnya cikgu boleh tengok report kat sini. Ni report ni contoh soalan-soalan yang saya dah bagi pada pelajar saya. Okay, kita boleh tengok macam mana performance dia orang. Kan. Okay, katalah contoh. Okay, saya ambil soalan konsep asas metrik ni. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, ada 18 soalan semua sekali. Okay, kalau tengok kat sini ni ada 7 attempts. Maknanya pelajar ni dia usaha jawab sebanyak 7 kali sebab kita tak limitkan berbanyak kali percubaan dia untuk menjawab kan. So dia berapa suka hati dia berkali dia nak jawab. Okay, jadi ni kita boleh nampaklah progres pelajar kita kan. Dia betul semua ke, dia salah satu ke, salah berapa, kita boleh nampak kat sini. Dan kita boleh tengok berapa ramai pelajar yang usaha untuk menjawab. Kan. Adakah dia cuma masuk je tapi tak jawab langsung, kan. Macam ni, siapa nama Adli ni, dia masuk 2 kali tapi tak jawab. Mungkin dia tak lepas internet dia tak okey ke apa, kita tak tahu kan. Kita mungkin cikgu boleh tanya dia balik. Contoh saya nak tunjuk kat cikgu, contoh Naim ni. Kita klik kat nama dia sini. Okay, dia ada 2 percubaan. Percubaan pertama, okay, percubaan kedua. So, kita boleh nampak kat sini soalan mana yang dia salah. Kan, soalan mana dia salah, soalan mana dia betul. Maksudnya kita boleh buat analisis sendirilah sebenarnya kat situ. Kita tengok berapa ramai pelajar yang salah soalan. Sangat-sangat membantu pada saya sebenarnya benda ni. Kalau kita boleh yalah, musim PKP ni kan, lagi satu bila kita buat dalam akaun GC, kita ada bukti tau. Kita bagi kerja pada pelajar dan lagi satu pelajar pun ada rekod dia. Kan. Kita tak tahu apa lama PKP ni kan, kesian kat budak kita kalau kita biar macam tu je. Okay, tu report, berkaitan dengan report. Okay. Saya rasa macam ni quiz saya ni ada yang macam tadi quiz kita baru bagi tadi kan, kita dah create tadi tu. Ni running, ni sedang berjalan lah quiz tu. So ini lah quiz tadi kan kita tak jadi kan. Rasa macam tak nak buat, kita boleh delete je. So dia bukan delete kat sini. So, kita delete dekat my quizzes tadi tu. Quiz yang kita nak tu kan, yang kita baru ni kita boleh delete.
Okey. Apa lagi nak terangkan, saya rasa tu je kot kan. Saya rasa dari segi situ cikgu dah faham macam mana cara kita nak memberi kuis kepada pelajar dengan cara yang mudah dalam tempoh PKP ni terutamanya lah. Kadang-kadang tak cukup bahan, kita nak buat soalan pun buku tak bawa, laptop pun tak bawa. So benda ni dalam guna handphone pun boleh. Dan saya pasti cikgu-cikgu semua pun kalau tak guna Google Classroom pun cikgu berhubung dengan pelajar melalui WhatsApp kan. Kita boleh tengok, boleh bagi dalam WhatsApp dan kita boleh pantau kerja dia buat ke tak dan sebagainya dari quizzes ni. Okay, saya rasa itu sahaja untuk sesi. So insyaAllah pada sesi akan datang kita akan kongsikan apa yang kita boleh lakukan dalam waktu ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.